Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Haryanti Cimatusin. Berita-berita utama malam ini. Penduduk RPN Kampung Meragang dan kawasan sekitarnya dijangka dapat menggunakan masjid baharu tidak lama lagi. Berbelanja secara berhemat dan manfaatkan pemberian bonus sebaiknya. Penduduk Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang dan sekitarnya akan mempunyai sebuah masjid baru yang dijangka siap pada bulan Januari tahun depan. Masjid baru tersebut dibina dengan mendirikan tiangnya pada 30 Mac 2020. Pagi tadi diadakan majlis menyertu bangunan Masjid Baharu Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis bertujuan memastikan kebersihan masjid sebelum pemasangan permaidani dilaksanakan. Dibina di atas tanah berkeluasan lebih 8 ekar, bangunan masjid baharu ini menggunakan anggaran peruntukan di bawah Rancangan Kemajuan Negara berjumlah 4.3 juta ringgit. Masjid ini boleh menampung lebih 2,000 jemaah dengan menyediakan beberapa kemudahan seperti tandas untuk orang berkeperluan khas, bilik kuliah, bilik perpustakaan, bilik pengurusan jenazah serta tempat letak kereta untuk orang berkeperluan khas. Hari ini merupakan saat yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga perkhidmatan awam apabila menerima bonus tahunan dari Kerajaan Kebawah Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pembayaran bonus itu setentunya akan menyuntik lagi semangat, dedikasi dan komitmen setiap warga Jabatan Kerajaan untuk bertugas dengan lebih gigih, ikhlas, efisien dan cemerlang kepada agama, bangsa dan negara. Pemberian bonus bukan sahaja sebagai tanda penghargaan, malah sebagai motivasi dalam meningkatkan mutu kerja setelah menyumbangkan khidmat bakti berpenat lelah bekerja selama 12 bulan. Dengan adanya pemberian bonus ini, ia bukan hanya sekadar meringan beban dan diharap akan dapat digunakan sebaiknya. Di samping mendapatkan barang keperluan, warga perkhidmatan awam juga perlu berbelanja dengan berhemat. Alhamdulillah, rasa bersyukur jualah ke atas Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas pemberian yang diberikan. Dapatlah kami memanfaatkannya untuk diri kami sendiri, keluarga dan juga dapat jual untuk dibari-bari arah indong lah supaya orang mengambil keberkatan itu lagi lah. Alhamdulillah, dengan bonus dari Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ini dapatlah kami memanfaatkan untuk kegunaan kami membeli barangan keperluan rumah, ada lebih sedikit atau mengganti atau membeli untuk keperluan yang patutlah. Terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli. Sebagai penjawat awam, alhamdulillah dengan pemberian bonus ini dapatlah kami gunakan untuk sebaik-baiknya. Bukan saja meningkatkan semangat tapi rasa bersyukur kerana penat lelah atau yang dihargai. Penerimaan bonus juga dimanfaatkan sebaiknya oleh penjawat awam untuk membeli berbagai keperluan penting. Ini termasuk bagi penyediaan barang kelengkapan persekolahan dengan kebanyakan kedai-kedai sudah memulakan jualan promosi barang sekolah. Sesi persekolahan baharu yang akan menjalan tidak lama lagi menjadikan minggu ini waktu paling sibuk bagi ibu bapa atau penjaga menyediakan persiapan untuk anak kembali ke sekolah. Manfaat gaji dan bonus digunakan dengan sebaik mungkin dengan kaedah berbelanja secara berhemat dan mementingkan keperluan yang utama terlebih dahulu. Alhamdulillah, tempoh dasar ni lah didahulukan untuk membeli barang keperluan sekolah, baru tayang keperluan yang lain lah.
Alhamdulillah, dengan kesempatan bonus ini kami mendulukan membeli barang-barang sekolah lah. Kemudian baru kami memikirkan hal-hal yang lain lah. Lebih 2,000 amaran cuaca dikeluarkan dalam tempoh 2012 hingga 2022. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Lebih 2,000 amaran cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam tempoh 2012 hingga 2022 dan 98 nasihat cuaca telah dikeluarkan sejak tahun 2016. Jabatan tersebut juga menerima lebih 6,000 panggilan melalui talian cuaca 114 sejak tahun 2014 hingga 2022. Berdasarkan statistik Jabatan Kaji Cuaca, sebanyak 2,302 amaran cuaca telah dikeluarkan dalam tempoh 11 tahun kebelakangan dengan jumlah tertinggi direkodkan pada tahun 2022 sebanyak 411 amaran, manakala jumlah terendah amaran cuaca dicatatkan pada tahun 2016 sebanyak 46 amaran. Jumlah tertinggi nasihat cuaca direkodkan pada tahun lalu iaitu sebanyak 35. Penurunan jumlah amaran cuaca awam pada tahun 2016 adalah berpunca dari fenomena El Nino yang berintensiti kuat dengan negara tidak terkecuali dari impak cuaca panas dan kering. 1,389 amaran kejadian tsunami juga diterima oleh Jabatan Kaji Cuaca sejak tahun 2014 dengan jumlah tertinggi dicatat pada tahun 2017 sebanyak 238 amaran. Tahun lalu mencatatkan amaran yang terendah sebanyak 85 amaran. Jabatan Kaji Cuaca menerima 6,662 panggilan talian cuaca 114 sejak tahun 2014 hingga 2022. Tahun 2015 mencatatkan jumlah yang tertinggi sebanyak 1,203 panggilan semasa musim barat daya dari bulan Jun hingga September apabila negara sering mengalami cuaca hujan berangin ribut dan juga jerebu rentas sempadan. Jumlah purata suhu udara maksimum mencatatkan 32.1 darjah Celsius, manakala purata suhu udara minimum ialah 24.2 darjah Celsius dalam tempoh 11 tahun kebelakangan. Purata turunan hujan di lapangan terbang antarabangsa Brunei pula mencatatkan sebanyak 3,205 mm. Jumlah turunan hujan terendah direkodkan pada tahun 2016 disebabkan fenomena El Nino berintensiti kuat, manakala jumlah turunan hujan tertinggi dicatat pada tahun 2021 semasa dunia dilanda fenomena La Nina. Jumlah purata maksimum kelembapan relatif adalah 87.2% dan jumlah purata minimum 42.9% dalam lingkungan purata normal. 35 buah keluarga yang terpilih dari keempat-empat daerah di negara ini menerima sumbangan berupa barang keperluan asasi melalui program Misi Jelajah Program Peduli Masyarakat edisi kedua. Para penerima terdiri daripada golongan ibu tunggal, keluarga kurang berkemampuan, warga emas dan mualaf. Sumbangan dihantar ke rumah-rumah para penerima. Para penerima terdiri daripada 15 keluarga dari daerah Brunei Muara, 5 keluarga dari daerah Belaid, 5 keluarga dari daerah Tutung, sementara 10 keluarga dari daerah Tempurung. Sumbangan tersebut bertujuan untuk meringankan beban penerima. Program dianjurkan oleh Projek Bina Bakti dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta kerjasama Bosted Seram Berhad. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya hadir ke sekolah.
Umur saya 7 tahun dan saya belajar di tahun 2. Saya sangat suka pergi ke sekolah, tapi kadang-kadang saya sering demam dan saya perlu berehat di rumah. Ibu dan ayah saya sentiasa berusaha yang terbaik untuk saya agar saya sering pergi ke sekolah. Kadang-kadang saya terpaksa tidak hadir ke sekolah disebabkan keadaan yang tidak mengizinkan. Jika saya sering tidak hadir ke sekolah, saya akan banyak ketinggalan pelajaran seperti membaca, menulis dan mengira. Kalau saya tidak hadir ke sekolah, walaupun dengan alasan yang munasabah, saya tetap akan ketinggalan pelajaran. Saya cuba untuk belajar di rumah, tapi tidak sama belajar di sekolah. Macam kawan-kawan saya, jika saya sering tidak sekolah, keputusan pelajaran saya akan gagal. Dan mungkin saya menjadi orang yang tidak berjaya. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah selama 2 hari dalam 1 bulan, walaupun kebenaran tidak hadir diberikan, pelajar tersebut akan banyak ketinggalan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sekarang saya di peringkat rendah, tapi kalau saya besar nanti, saya akan ke sekolah lebih tinggi lagi. Jika saya sering hadir ke sekolah, saya akan jadi pelajar cemerlang. Ibu dan ayah saya menaruh harapan besar terhadap saya. Ibu dan ayah selalu mengingati untuk sentiasa hadir ke sekolah. Saya ingin ibu dan ayah merasa bangga jika saya berjaya dalam pelajaran nanti. Ibu dan ayah saya sentiasa melakukan yang terbaik agar saya berjaya di masa hadapan. Lakaslah kita belajar di sekolah. Peranan ibu bapa dan penjaga adalah sangat penting dalam memastikan anak-anak BIS kita sentiasa hadir ke sekolah. Anak BIS kita adalah aset negara. Masa hadapan anak BIS kita adalah di tangan BIS kita semua. Pelbagai aktiviti bermanfaat boleh dilakukan ibu bapa atau penjaga untuk meluangkan waktu berharga bersama anak-anak mereka semasa musim cuti persekolahan. Pada musim inilah, anak-anak dapat merehatkan mental dan fizikal mereka sebelum memulakan sesi persekolahan baharu di tahun hadapan. Membawa anak-anak ke pusat membeli belah dengan menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan dapat mengisikan cuti mereka dengan perkara yang bermanfaat di samping meraih pengalaman yang menarik. Bersempena Pesta Disember Brunei 2023, ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka berkunjung ke pusat membeli belah Mid Valley yang mengadakan Year End Fair bermula hari ini hingga 1 Januari 2024. Pameran dari pukul 10 pagi hingga 10 malam itu menawarkan pelbagai aktiviti menarik untuk diraikan bersama seisi keluarga selain jualan barangan. The reason as to why we mengadakan this event right here is actually for those customers yang indah berkesempatan untuk keluar negeri. Kami mengadakan untuk diorang lah, untuk macam enjoy, make memories and have fun lah orang, because it's the end of the year kan. There are a lot of activities. Kami mengadakan banyak sekali aktiviti-aktiviti yang dapat di-enjoy oleh orang-orang dewasa maupun kanak-kanak. Separuh lebuh raya Tunku Hala Rimba ditutup sementara bermula hari ini hingga 31 Disember 2023 dan 2 Januari 2024. Jabatan Kerja Raya JKR dalam siaran medianya memaklumkan penutupan sehingga 31 Disember bermula pukul 7 malam hingga 6 pagi dan bermula pukul 8 pagi hingga 10 malam pada 2 Januari 2024. Penutupan sementara disebabkan kerja-kerja penerapan aspal di lebuh raya berkenaan. Para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati di kawasan berkenaan. Semua cawangan tabung amanah pekerja TAP akan beroperasi pada 29 Disember 2023. Operasi bermula dari pukul 8 pagi hingga 11 pagi, manakala bagi pusat panggilan TAP akan beroperasi dari 8 pagi sehingga 11.45 pagi sahaja.
Manakala perkhidmatan kaunter pembayaran di cawangan Ibu Pejabat TAP, Bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB akan ditutup pada 30 Disember 2023, hari Sabtu bagi memberi laluan kepada penutupan akaun akhir tahun pihak bank. Walau bagaimanapun, perkhidmatan kaunter pertanyaan, pendaftaran dan pengeluaran, perkhidmatan kios e-info TAP, perkhidmatan dalam talian e-amanah dan pusat panggilan TAP akan beroperasi seperti biasa. Kesemua cawangan TAP akan kembali beroperasi seperti biasa pada 2 Januari 2024, hari Selasa. Sebarang pertanyaan, hubungi pusat panggilan TAP di talian 272-2929 semasa waktu bekerja atau melalui email ds@tap.com.bn.